Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi malam 8 Mei 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, projek naik taraf sistem perparitan di Tudan Desaras 6B di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Senadin telah siap lebih awal dari jadual asal. Menurut Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin, projek membabitkan kos sebanyak RM100,000 yang mula dilaksanakan pada 17 Mac 2021 telah pun siap namun disambungkan semula bagi mengatasi masalah banjir di situ. Jadi nampaknya projek ini perlu disambung lagi. Jadi untuk tahun ini kita ada peruntukan RM150,000 untuk menyambung perparitan konkrit besar ini. Dan ini juga akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengalaran dan Syariah. Dan kita akan juga memperbaiki sistem perparitan di sini supaya tidak boleh mengatasi banjir di tempat di sini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau naik taraf sistem perparitan di Tudan Desaras 6B pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Lee menambah beliau telah dimaklumkan JPS juga akan membuat satu projek tambahan untuk menggali perparitan ini dan disambung terus sampai ke sungai sekaligus menyelesaikan masalah banjir yang berlaku di kawasan ini. Sementara itu, Datuk Lee telah menyampaikan sumbangan bakul makanan dan wang tunai sempena program Sumbang Kasih Ramadan anjuran Panitia Pendidikan Islam Bersama Guru dan Staf Beragama Islam SK Senadin pada Khamis. Pada program itu, seramai 45 pelajar Sekolah Kebangsaan SK Senadin yang tergolong dalam keluarga B40 dan golongan asnaf menerima sumbangan berkenaan. Datuk Lee berharap sumbangan itu boleh digunakan untuk menceriakan dan meringankan beban hidup penerima dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Program Sumbang Kasih Ramadan itu turut mendapat kerjasama daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Pasaraya Everwin, Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Pertubuhan Amal Kebajikan Kasih. Berita seterusnya, seramai 930 warga emas, ibu tunggal, OKU, mualaf, anak yatim dan asnaf akan menerima sumbangan zakat daripada Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Leen Talib Saleh. Majlis ringkas penyerahan sumbangan zakat tersebut telah diadakan di Pusat Hikmat PBB N41 Kuala Rejang, Zon Tanjung Manis pada Khamis. Sumbangan diserahkan kepada ketua kaum dari Belawai, Kampung Jerijih dan Kampung Rajang untuk diagihkan kepada semua penerima di kawasan masing-masing. Datuk Leen yang juga Adun Kuala Rejang berharap sumbangan tersebut dapat membantu penerima menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba dalam suasana yang meriah dan ceria. Seterusnya di Bintulu, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Sarawak Maksak Bahagian Bintulu dan Yayasan Anti Rasuah Malaysia YARM Negeri Sarawak telah menyumbang sebanyak 20 kotak air mineral kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Bintulu. Menurut Setiausaha Maksak Bahagian Bintulu Harun Hatta, sumbangan itu bertujuan untuk diagihkan kepada golongan sasar menerusi JKM Sarawak. Cara simbolik, bukan program, tapi acara simbolik untuk menyerahkan 20 krek ataupun 20 kotak minuman mineral kepada Jabatan Kebajikan Bintulu supaya Jabatan Bintulu dapat menyampaikan bantuan ini kepada golongan sasar seperti ibu tunggal, golongan miskin dan OKU dan para-para yang memerlukanlah. Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam simbolik penyerahan bantuan program Outreach Sejambak Kasih Raya Gawai 2021 di pekarangan Pejabat Kebajikan Bahagian Bintulu baru-baru ini. Sumbangan telah disampaikan Setiausaha Maksak Bahagian Bintulu merangkap Naib Pengerusi YARM Negeri Sarawak Harun Hatta kepada Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu Antabarani Osman. Harun menambah pihaknya juga bercadang mengagihkan sumbangan makanan kepada petugas barisan hadapan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Program Hari Raya bersama Frontliners lah, tapi bukan secara terbuka, tapi kita akan melawat mereka lah untuk menghantar makanan dan apa yang keperluan mereka pada Hari Raya pertama lah semasa mereka bertugas. Dalam pada itu, Persatuan Kebajikan Islam Protem di bawah Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Bintulu turut mengagihkan bubur lambuk secara pandu lalu pada Jumaat bagi mengimarahkan bulan Ramadan Al-Mubarak.
Agihan diserahkan sendiri oleh Penguasa Tanah dan Survey Bahagian Bintulu, Muhammad Zunika Muhammad Sapi'i, bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan Bintulu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Edaran bubur lambuk diadakan bagi mengeratkan ukhuwah yang terjalin di antara kaki tangan JTS Bintulu dan mewujudkan semangat berpasukan sambil beramal dalam kalangan kaki tangan. Di Song pula, ketua masyarakat di daerah itu menggesa orang ramai untuk bersama-sama mendaftar mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menurut penghulu Vincent juga, orang ramai tidak perlu was-was dengan suntikan tersebut yang telah diketahui umum selamat untuk digunakan. Jadi pihak megak agai bala ke luar yang kedau menerima vaksin kita anak rawan dan takut laban sebelum kita menerima vaksin tu kita cukup besar cukup jangkau dah. Tidak lupa saya tulisan nak apa mereka yang kita takut kita badas kita. Jadi tuju ya awak kita nak yang rekai yang guys siapa-siapa yang jadi sebilik agar rukai. Pihak megak kita jaga tempu, jaga diri sebilik, jaga keban pelayan, jaga rakyat kita di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 untuk dos pertama di Rumah Rehat Kerajaan Daerah Song pada Jumaat. Program suntikan vaksin tersebut melibatkan 240 dos yang dihaskan kepada warga emas dan juga mereka yang mempunyai penyakit kronik. Sementara itu, penghulu Lim Eng Hock turut berharap orang ramai untuk tampil mendaftar untuk mengurangkan risiko jangkitan wabak itu. Aku ke Padang kita, aku dah vaksin yang ke first dose. Itu nombor 1. Dan ke nombor 2 nya nanti cycle lah 2 minggu. Kita yang 4 kita nanti akan sampai register dulu kita ngai lagi utainya deh. Takut elak new lama-lama new nampiat utainya deh. To vaksin to ya kalau utainya anan takut kita nya. Dia vaksin to. Sige mana bre utainya. Dia tu nanti dia nak vaksin. Artinya dia new bisa bahagia new nama tu senang kena ke COVID. Pada masa yang sama, Pemancar Toh Zehua menasihati masyarakat agar tidak percaya dengan fitnah yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab mengenai vaksin. Aku dah vaksin, aku harap semua rakyat kita dalam Sarawak tu, anang irawati, anang teninga orang jago utai ke kibak kanan, kita kena vaksin tu memutus ke COVID-19, lah ke semua kita rakyat tu ulih hidup ngo nadai kena COVID-19. Laporan berikutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak telah mengenal pasti sebanyak 20 jenis barangan untuk melaksanakan fasa kedua skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa tahun ini. Menerusi kenyataan media KPDN HEP Sarawak pada Khamis, fasa kedua akan berkuat kuasa selama 15 hari bermula 6 sehingga 20 Mei 2021 iaitu 7 hari sebelum perayaan, 1 hari pada hari perayaan dan 7 hari selepas hari perayaan. Antara barangan dan harga bagi SHMMP HRP 2021 fasa kedua adalah seperti berikut. Dalam pada itu, KPDN HEP Sarawak turut memaklumkan mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan di Pasaraya H&L Extra Eco Mall Petrajaya Kuching yang didapati kesemua barang kawalan dijual tidak melebihi harga kawalan dan terdapat beberapa barang kawalan dijual di bawah harga maksimum. Jelas KPDN HEP Sarawak lagi, konsep ini sesuai dengan hasrat kerajaan menetapkan harga maksimum dan peniaga digalakkan menjual barangan pada harga yang lebih rendah daripada harga maksimum sekiranya harga yang diperolehi adalah lebih rendah. Beralih ke laporan sukan, pasukan Sarawak United FC SUFC kembali merampas tahta Liga Premier 2021 selepas melakar kemenangan ke-7 dengan menewaskan Kelantan United FC KUFC 3-2 pada Jumaat. Berkunjung di Stadium Sultan Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, SUFC terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah dengan gol pembukaan Christy Jayasilan pada minit ke-45.
KUFC berjaya bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan sendiri pertahanan SUFC Stuart James Walk pada minit ke-58 sebelum mendahului permainan hasil jaringan Fusaini Gassama pada minit ke-69. Nur Syahrul Idlan Talaha atau Mat Yom memastikan SUFC kembali menyamakan kedudukan dengan jaringan pada minit ke-71 disusuli jaringan kemenangan oleh Abdul Rahim Abdul Razak pada minit ke-79. SUFC kini mengumpul 23 mata selepas mengharungi 10 perlawanan setakat ini. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Emir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my. Pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.